Kerajaan Sarawak telah pun menerokai ekonomi baharu untuk meningkatkan lonjakan ekonomi negeri. Sarawak bekerjasama dengan Jepun dan Korea untuk membangunkan kilang hidrogen hijau. Ini menjadikan Sarawak negeri pertama di Asia mengeluarkan hidrogen hijau. Upah-upah semua dunia nampak hidrogen ni. Jadi kita become the first in this region to produce hydrogen. Kalau ini berlaku, bermakna kita boleh ekspor new commodity dan this will give extra revenue to Sarawak. Part of our re-engineering process. Buat permulaan, Sarawak membina 2 buah kilang pengeluar tenaga hidrogen hijau yang dibina di Bintulu, Sarawak. Persetujuan daripada 2 buah syarikat yang akan menubuhkan kilang penghasilan hidrogen plant di Bintulu. Itu sebuah daripada Korea dan sebuah daripada Jepun. Ya dah confirm. So itu daripada skala besar-besaran. Yang lainnya kita sedang mengeluarkan hidrogen sendiri melalui Sarawak Energy Berhad. Dah ada dekat Petros, stesen Petros sebelahnya untuk kegunaan beberapa buah kereta hidrogen di Kuching di Kuching. Dan ianya akan dibina di bandar-bandar besar di Sarawak. Contohnya di Sibu, di Tulu, Miri, Fasa 1 dan Fasa 2 ada banyak lagi, ada 20 lagi stesen termasuk stesen charging elektrik. Jadi setiap stesen ni ada 3 iaitu minyak, elektrik dan hidrogen. Tenaga hidrogen hijau dihasilkan daripada air, memandangkan Sarawak mempunyai air yang berpotensi untuk dielektrasis menjadi tenaga hidrogen. Sarawak juga mempunyai tenaga elektrik dari kuasa 3 ampangan hidro yang cukup untuk memproses elektrolisis molekul air dijadikan bahan api hidrogen hijau. Yang kita buat adalah mengurangkan kos harga elektrolizer yang mau dikurangkan, dimurahkan dengan mengubahkan membran dan sedang dikaji selidik oleh Petronas. Di negara seperti Norway, France, Jerman, China, Jepun, Korea, mereka bersaing mencari teknologi baharu bagi memproses hidrogen dengan kos yang lebih murah dan berkesan. Selain elektrolisis dan temperature room, negara-negara ini juga bersaing mencipta kereta menggunakan tenaga hidrogen. Syarikat otomotif dari Jepun seperti Hyundai, Toyota dan pada tahun 2023 ini Honda akan mengeluarkan CR-V berkuasa hidrogen. Syarikat otomotif dari Jepun ini mengungguli kereta berkuasa hidrogen hijau. Pada Januari 2023, sebuah syarikat otomotif dari Jepun menyerahkan 5 unit kenderaan berkuasa hidrogen, iaitu Toyota Mirai, kepada Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Abang Haji Openg, dalam satu majlis di Menara Pelita di sini. Kereta itu sebagai langkah permulaan di Sarawak, dan Sarawak akan mengimport banyak kereta berkuasa hidrogen hijau. Syarikat pengeluar kereta terbesar dunia seperti Toyota mengambil langkah dan strategi bertujuan membantu masyarakat mengurangkan pelepasan karbon dan beralih kepada penggunaan tenaga hijau seperti kuasa elektrik dan hidrogen untuk melestarikan alam sekitar yang bersih. Maka Sarawak adalah satu-satunya wilayah yang cenderung ke arah tenaga hijau dan telah berada di era green hydrogen. Inilah salah satu aspirasi yang amat berhormat Premier Sarawak. The
is going forward in the implementation of green energy. We have our own water plant to produce hydrogen, and as you know, SCDC Energy is working with the Koreans for us to produce 100,000 tons of hydrogen by the year 2025. Sarawak tidak berhenti setakat itu sahaja dalam menerokai renewable energy. Malah Sarawak sudah mengkaji dan menerokai bidang karbon. Karbon yang disedut akan disimpan di dasar laut. Ini menjadikan Sarawak mempunyai simpanan karbon terbesar di Asia. Apa itu karbon? Karbon adalah unsur kimia seperti hidrogen, oksigen, plumbum dengan simbol C dalam kategori nombor 6 atom. Oleh itu Sarawak bakal menganjurkan persidangan karbon buat julung kalinya di Asia yang bertaraf dunia pada 15 dan 16 Mac 2023 ini. Sekali lagi, Sarawak melangkah sejarah menganjurkan satu konferens yang berteknologi tinggi menjurus kepada ekonomi baharu. Method is to reduce carbon emission. I think the professors here will know better. The world is about 4.5 billion years old. Climate change is a natural phenomenon. Even though without carbon emission, climate change will still happen. But it will be exaggerated and fastened due to human activities. So fokus utama konferens itu apa? Kenaan dengan carbon trading ataupun perniagaan karbon. Sebab kita ada dua cara untuk mengurangkan karbon di udara. Satu adalah melalui cara nature base, iaitu pokok-pokok yang menyedutkan karbon dioksida dan menyimpan karbon dioksida di dalam pokok-pokok, daun dan akar dan sebagainya. So Sarawak ada 62% daripada keluasannya adalah hutan. Jadi kita mempunyai stok karbon yang sangat tinggi, dan ini merupakan punca pendapatan baru untuk Sarawak kerana kita akan dapat teks cukai baru dan sebagainya. Dan cara yang kedua ialah dengan menangkap karbon yang dikeluarkan oleh kilang-kilang. Sekarang sudah ada mesin yang boleh menangkap karbon, dan karbon itu akan dicairkan dan disimpan di dalam tangki dan dimasukkan ke dalam dasar laut, iaitu dalam telaga-telaga minyak yang sudah tidak dipakai. Dan Sarawak mempunyai banyak telaga minyak, ada 1,600 lebih, dan itu juga akan menjadi sumber pendapatan baru untuk Sarawak. Pada video yang akan datang, saya akan membincangkan lebih lanjut apa itu karbon, bagaimana unsur dan bentuk jisimnya, dan berapakah harganya di pasaran dunia.